Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bulan Ramadan, bulan ini turun padanya kitab suci Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandungi keterangan-keterangan bagi petunjuk. Maka barang siapa melihat anak bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit, hendaklah digantikan pada hari-hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyusahkan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala nak memberi nikmat kepada kamu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah besok kita mula mengerjakan ibadat puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang difardukan ke atas orang dahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ada beberapa perkara yang saya sampaikan tazkirah pada tengah hari ini. Sebenarnya besok kita akan mula berpuasa, iaitu puasa ni masuk dalam perkara agama maklum bitarurah, seperti mana sembahyang, zakat dan sebagainya. Jadi kalau orang tolak kewajipan puasa ni, mana rosaklah akidah dia. Jadi perkara puasa ini perkara yang telah sampai peringkat maklum bitarurah, diketahui di kalangan ahli-ahli agama, perkara-perkara darurah yang mesti. Alhamdulillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita berpuasa besok. Dan Nabi SAW dan berawal lagi berdoa. Masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi hari ini hari Syak. Hari Syak ni malam tadi, petang malam tengok anak bulan. Jadi kalau nampak anak bulan, kita berpuasa hari ni. Bila tak nampak, hari ni panggil hari Syak. Hari Syak ni tak boleh puasa lah. Besok baru kita puasa, insya-Allah. Jadi ada beberapa perkara yang saya dah sebut. Yang pertama, kita tengok ayat ini bermula dengan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Jadi persiapan yang pertama nak masuk Ramadan ni, kita koreksi balik keimanan kita. Betulkah kita ni sebagai orang yang beriman? Orang beriman disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartab. Orang beriman ni, dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tak ada ragu-ragu. Percaya kepada Allah, artinya beriman kepada adanya Allah, termasuk beriman juga dengan hukum hakam dia. Beriman dengan firman Allah. Beriman dengan Rasul, termasuk juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Diwajib orang beriman ni berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang difardukan ke atas orang terdahulu daripada kamu. Artinya puasa ni ibadat yang tertua. Nabi Adam berpuasa. Kalau kita baca sejarah Nabi Adam, bila diturunkan oleh Allah ke bumi ini, dan dia bertaubat kepada Allah, dan Allah mengajar dia kalimah-kalimah taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kafirin. Lanakunanna minal kafirin. Jadi Nabi Adam diajar doa bertaubat. Kemudian pada malam ataupun hari ke-13, 13, 14, 15 bulan cerah tu, bulan Islam 13, 14, 15, Allah perintah Nabi Adam berpuasa. Bila Nabi Adam berpuasa 13, 14, 15,
dia buka puasa, Allah terima taubat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dah berpuasa, dan Nabi-Nabi lain pun semua berpuasa. Dan disempurnakan puasa itu dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat orang Islam dia puasa, orang bukan Islam pun puasa. Pengalaman saya lah, saya bergaul dengan orang bukan Islam ni. Kebetulan saya kena tahanan ISA dulu ni. Cina ada, Hindu ada, Bengali pun ada dengan saya. Saya tengok Cina puasa. Cina ni puasa, dia puasa malam. Ada bulan-bulan tertentu, tapi dia puasa malam. Dia bersahur, lebih kurang pukul 6 petang. Malam yang pukul 7, dia tutup lampu semua, dia terlidur. Lagi pukul 6, dia bagi makit, dia buka puasa. Itu puasa Cina. Dia puasa malam. Hindu puasa, dia boleh minum susu. Makan tak boleh, minum boleh. Dia minum susu boleh. Saya ajak dia makan, mana? Mari kita makan. Saya puasa lah ni hari Ustaz. Puasa apa? Aku tengok minum tadi begitu. Kita orang puasa, dia kata boleh minum susu. Itu puasa Hindu. Puasa Bengali tak bercakap. Satu hari tu daripada pagi sampai malam dia tak bercakap. Ada seorang Hindu Bengali tu, dia memang bercakap dengan saya. Saya tengok dia diam. Tanya tak jawab. Kawan dia beritahu, Tara Ustaz, dia kata kita punya kawan ini hari puasa. Bengali puasa tak bercakap. Jadi puasa ni maknanya ibadat tertua. Orang Islam pun puasa, bukan Islam pun puasa. Tapi puasa mereka itu berlainan macam kita daripada kita lah. Tapi yang menariknya tuan-tuan, dalam bab puasa ni Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa ni sebenarnya dia melahirkan insan takwa. Kalau kita ikut betul peraturan dia lah. Kalau tidak, dia tak ada apa-apa. Setengah orang tuan, berat dia 50 kilo. Mai Ramadan tiba-tiba 70 kilo. Macam mana jadi macam tu? Makan banyak lagi pada bulan tak puasa. Ada setengah tu belanja RM500 lah. Kita kata RM1,000 lah sebulan. Mari Ramadan meningkat RM2,000. Kalau dia bersedekah tak apalah. Tapi kalau makan tu, punca makan, belanjaan dia bertambah. Ini ada satu benda yang tak kena. Jadi oleh itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita tengok beberapa perkara yang mana kata mudah-mudahan mempertingkatkan ibadat puasa kita ini. Yang pertama sekali saya nak sentuh iaitu bulan Ramadan ni, bulan turunnya Al-Quran. Hebat Ramadan ni, dia kata syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Jatuh kadang-kadang malang lah. Ada orang dia rajin berpuasa. Tapi Quran dia tak baca. Ini macam tak kena lah tuan-tuan. Bagi saya lah, turunnya Quran dengan ibadat puasa itu sendiri, hebat turunnya Quran itu. Sebab Al-Quran ni, dia mengandungi bermacam-macam perkara. Berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hisah, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan akhirat, macam-macam meliputi seluruh aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW, baginda bila turun Quran ni, kalau duduk atas unta berubah. Berat, Al-Quran dia berat. Ada seorang sahabat nama Zaid bin Sabit. Dia kata masa satu hari aku duduk bersama di sisi Rasulullah dalam satu majlis. Dia kata lutut Rasulullah tu tekan paha aku. Sekonyong-konyong turun Quran. Nabi tekan paha aku ni macam nak hancur tulang, dia kata. Maknanya berat, Al-Quran berat. Hingga Allah sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran tu diturunkan atas bukit, kau lihat Muhammad, bukit tu hancur kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Quran merubah masyarakat Arab. Sebelum datangnya Quran, turunnya Quran, orang Arab lemah kan, hidup berpecah belah. Bahkan macam tak dikenali. Utara Arab, seperti kita kata di belah utara Arab lah, yang dulunya dikenali sebagai Syam, rata-rata dikuasai oleh orang-orang Kristian, termasuk Mesir. Belah timur Arab, iaitu orang Iraq, dikuasai oleh Habsyah, dikuasai oleh Iran ataupun Parsi. Selatan Arab, Yaman, dikuasai oleh Habsyah. Arab hidup berpuak-puak dan tak ada kekuatan. Tapi bila datang Nabi Muhammad membawa Quran, Arab tu juga bertukar jadi bangsa yang hebat dan kuat. Bahkan mereka boleh menumbangkan dua kuasa besar dunia ketika itu, Rom dan juga
Parsi. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, kita kena cuba membentuk generasi Al-Quran. Pertama kita baca. Didik anak-anak kita membaca Al-Quran. Dan belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bagi dia faham betul-betul Al-Quran. Mengaji makna kata hingga mentadbir dunia ni dengan makna kata peraturan dan hukum akam yang ada dalam Al-Quran. Kita akan kembali menjadi umat yang kuat, insya-Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara kelebihan Ramadan lagi, mengikut hadis Nabi, hadis yang sahih, Ramadan ni setan kena rantai. Dua perkara yang besar menghalang kita buat ibadat. Yang pertamanya syaitan, keduanya hawa nafsu. Bulan Ramadan setan kena tambat. Lepas tu orang kata ada orang tak puasa bulan Ramadan, yang tu setan tu dia liak sangat, dia kelepiak-kelepiak terlepas. Tapi itu sebenarnya mengikut kata ulama, maksud setan ditambat tu dia hilang kekuatan. Dia hilang kekuatan. Setan ni pun bukan mudah tu nak lawan dia. Susah. Dia ni, setan ni, nombor satu sekali, kita tak nampak dia. Dan dia nampak kita. Kita tengok dia tak nampak, tapi dia nampak kita. Yang kata syaitan ni, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Macam mana nak berlawan dengan syaitan sedangkan kita tak nampak dia? Yang kedua tuan-tuan, syaitan ni dia tak ada kerja. Dia tak gaduh pergi bawa teksi, bawa bas, tak gaduh nak pergi pejabat, dia tak gaduh. Dia kira kacau orang lah. Tapi rasa satu tuan-tuan, satu makna kepelikan, keajaiban apabila kita membaca kitab Imam Ghazali, dia mendedahkan bagaimana kita nak bertempur dan berlawan dengan syaitan. Dia kata syaitan ni, dia tuan-tuan sekalian, dia datang meniup bisikan-bisikan di hati kita. Hati kita ni, dia ada telinga. Orang panggil telinga hati. Tuan-tuan perasan tak? Umpama kita kalau waktu subuh lah, orang tarhim. Lebih kurang pukul kelima ada orang tarhim. Kan? Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Kita terjaga. Tersedar lah. Rumah kita pula dekat masjid. Jadi ada satu bisikan di hati kita ni, teringin kita nak bangkit sembahyang tahajud. Bangunlah. Jam dah pukul 5. Bisikan untuk sembahyang tahajud. Kita bergaya nak bangkit. Dengar bisikan lain. Awal lagi baru pukul 5. Tahajud pukul 6 pun ada. Itu bisikan syaitan tu. Kita tertidur balik. Lepas tu, tuan-tuan dengar orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan pun nak bangun. Nak sembahyang subuh berjamaah. Dia datang bisikan di hati kita. Baru azan, Hamad dak lagi dia tahu. Tu setan lah tu. Kita pun terlena. Kejap lagi orang khamat. Orang dah khamat. Kita terjaga. Kita nak bangun pergi sembahyang subuh. Dengar macam bisikan di tengah hati kita. Alah, pagi ni pagi jemaat. Tu imam baca surah Sejadah. Panjang. Kita lena balik. Bila kita nak buat baik aja tuan-tuan, ada bisikan. Itu bisikan syaitan lah tu. Dia datang dalam bentuk bisikan. Jadi Imam Ghazali menyebut tuan-tuan, kita nak lawan syaitan ni, yang pertama sekali, kita kena kenal bisikan dia. Dan kita pasti itu bisikan syaitan, kita jangan layan. Jangan kita layan. Dia macam anjing tuan-tuan. Kalau kita anjing salak kita salak dia balik, tak jadi kerja. Kita nak pergi masjid, anjing salak, kita pun salak dia, tak sampai masjid kita. Jangan layan dia. Kalau ini bisikan syaitan, kita jangan layan. Yang kedua, kita report kepada Tuan Anjing. Tuan Anjing itu dia Maniam. Maniam, apa Haji? Awak punya anjing kacau saya lah. Lepas sembahyang pun tak boleh. Kita berjaga, tak apa. Ada pun panggil Haji dia. Tony, dia panggil Haji dia nama Tony. Come back kereta. Anjing berbalik. Kita mengadu kepada yang mencipta syaitan itu. Yang menjadikan syaitan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa mengadu kepada Allah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kenal dia punya seluk-beluk, penipuan dia tu, seluk-beluk dia macam mana. Syaitan ni dia tak suruh kita jaga sembahyang.
Dia cuma suruh melewat-lewatkan sembahyang. Itu syaitan. Ataupun dia suruh kita buat ibadat, dia suruh kita buat banyak-banyak. Bangkit sembahyang pukul 2 pagi sampai subuh. Berapa hari kita tak boleh? Malam tinggal sembahyang habis semua tinggal. Jadi bulan Ramadan syaitan kena tambah. Tinggal satu lagi nafsu. Imam Ghazali kata tuan-tuan, nafsu ni lebih payah pada syaitan. Sebab dia faktor dalaman. Dia duduk dalam diri kita. Nak buang dia tak boleh. Dia duduk dalam diri kita. Kalau pencuri duduk dalam rumah, apa daya kita? Pencuri itu orang lain. Adik ipar kita, duduk saling kita, menantu kita, anak kita, dia penagih. Dia duduk dalam rumah kita. Di mana nak simpan duit ringgit? Di mana nak simpan barang kemas? Cukup payah tuan-tuan. Kalau pencuri, duduk dalam rumah. Ada seorang muslimat tu, dia telefon saya, menangis dia. Saya suruh dia sabar. Hari itu saya tak sabar dah ustaz. Saya tanya dia, kenapa tak sabar? Kau ustaz tak tahu saya ni pukul 3 pagi saya bangkit dah. Masak nasi untuk anak-anak apa semua, saya nak kerja dah tak. Saya bangkit pagi. Tak pulai kita buat gas, tak menyala. Saya ingat gas habis. Saya tengok bawah, tong gas dah hilang. Suami dia curi tong gas. Suami dia penagih. Dia kerja kelang. Orang Sungai Petani. Menangis dia. Saya tak sabar dah, dia kata. Jadi apa daya upaya muslim perempuan ni nak sorok tong gas. Nak sorok tak mana nak sorok. Sebab itu nafsu ni tuan-tuan, dia ni nak buang dia tak boleh. Sebab dia duduk dalam diri kita. Kita buang dia macam buang kita. Dia macam tangan, kepala, kaki, sebagian daripada anggota kita. Bukan kita nak buang dia, kita kontrol dia. Nafsu ni kita kena kontrol dia. Macam kita kata api. Api ni tuan-tuan, kalau kita boleh kontrol dia, dia mendatangkan manfaat. Boleh masak, boleh bakar sampah. Macam kita boleh buat. Kalau di kedai-kedai tu dia guna api untuk potong besi. Dia guna api untuk welding. Banyak kegunaan api. Tapi dengan syarat kita boleh kontrol dia. Begitu juga dengan air. Selama kita boleh kontrol dia, dia mendatangkan manfaat. Kita salirkan elok-elok air itu ke tempang, salir ke bendang. Orang boleh tanam padi. Kita hantar ke kelang-kelang, boleh buat keluar produk yang baik-baik, elok-elok. Kita hantar ke surau, ke masjid, orang boleh ambil wuduk. Hantar ke taman-taman perumahan, orang guna air untuk masak, basuh dan sebagainya. Tapi kalau kita tak boleh kontrol dia, habis bahaya kan. Banjir, rosakkan tanaman, membunuh jiwa manusia dan sebagainya. Nafsu pun begitu. Islam datang bukan nak buang nafsu, kontrol. Kamu nak apa? Cakap. Nafsu nak makan, makan yang halal. Ada peraturan makan, ada adab makan dan sebagainya. Kamu nak apa? Kamu nak harta. Islam datangkan hukum muamalat, bagaimana berjual beli dan sebagainya. Kamu ada nafsu seks, Islam datang hukum menakahat, nikah kahwin. Kahwin betul-betul. Cuba kahwin ikut cara Islam. Semua orang suka. Datang minang elok-elok, minta elok-elok. Letak tangga belanja apa-apa, buat kenuri apa semua. Panggil dik beradik, semua seronok. Mana ada hari kenuri orang muka masam. Semua senyum. Belah laki-laki pun senyum, belah perempuan pun senyum. Senyum memanjang. Semua ada siap, semua selera. Kita dibawa ajak masuk bilik tidur. Tidurlah perempuan. Itu namanya makan berhidang. Tuan-tuan datang rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Allah, kalau datang jauh. Saya pun bagi tahu isteri saya. Lima orang buat ni puan ni. Ada masak semua-semua. Saya sila makan. Makan berhidang. Ini lauknya, ini nasinya, ini air minum dia, ini basuh kaki semua. Tak basuh tangan, basuh apa semua ada. Mana? Itu dia. Kita makan sedap. Sebab makan berhidang. Ada satu lagi makan mencuri. Hamba duduk sana, saya nak pergi jamban. Saya tak ada, tuan-tuan pergi dapur. Ambil ikan, makan bola poket. Ambil nasi. Makan curi ni. Cekik tulang mampu. Maksud saya makan mencuri. Dia tak makan kahwin elok, dia curi. Bawa sana, bawa sini. Ni mak nampak, pak nampak. Berebut-rebut, mencuri. Akhirnya jadi dapat anak, buang tong sampah dan sebagainya. Cuba kahwin elok-elok.
Orang buat tempat tidur dengan katil, dengan tilam apa semua. Kita pun selesa, keluarga pun seronok. Betul, Islam bukan halang nafsu. Islam datang menguruskan nafsu. Hukum tu namanya hukum munakahat. Kita nak marah, boleh marah kan? Jangan sampai tak boleh marah. Boleh marah. Api Palestin. Pergi lawan Yahudi. Saya betul, kalau saya pandai ambil senjata, saya pergi sana lemah dah. Saya lawan, biar kita sana mati syahid. Boleh kamu nak marah? Boleh. Salurkan marah kita pada tempat dia. Marah kat Yahudi gitu. Belajar ambil senjata perempuan-perempuan semua. Kita pergi. Bukan payah pergi masuk pergi Mesir ke mana ke, masuk menyuduk masuk, lawan Yahudi. Nak mati syahid. Kan? Marah pun boleh. Tapi marah bertempat. Marah yang boleh dikontrol. Macam kita marah kat anak kita. Mat, makin semayang mak ni. Azan subuh dah. Ambil pak. Kita pun pergi masjid. Balik-balik dia tidur lagi. Tak semayang, dia tidur balik. Kita marahlah kat dia. Hang buat man. Tadi pak dah gerak. Tak mungkin. Pam, tengah marah. Tengah marah, orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita boleh kontrol marah kita. Tengah marah tu tarik balik. Ini tengah marah kat anak perempuan, bila orang bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap kawan tu tak betul lah. Jadi nafsu ni tuan. Nafsu ni dia betul-betul perangai macam budak-budak. Cuba kita tengok orang yang dikuasai oleh orang nafsu. Sakit sikit dia, orang kata sikit lah kat dia. Dia punya beraung deras. Budak-budak mak dia pukul sikit dia. Cuk. Oh, kaya. Orang dikuasai oleh nafsu begitulah. Tak boleh susah sikit, tak boleh sakit sikit. Nafsu ni betul-betul macam budak-budak. Dia nak main-main. Kan? Dia nak main-main. Kita bagi dekat dia main benda-benda yang tak bahaya, dia tak mau. Nak main pisau, nak main benda-benda yang membahayakan diri dia. Jadi nafsu ni, apabila dia nak heret kita ke arah perkara-perkara yang sia-sia, kita kena kontrol dia. Maka nak kontrol nafsu ni, Imam Ghazali kata nafsu ni dia ibarat binatang liar. Tuan-tuan nak tahu nafsu tuan-tuan liar atau jinak? Mudah ya. Balik rumah lagi, ambil uduk, ambil Quran, baca tengok. Kalau kita makna kata kita baca selain nak dua, baca dua lain nak tiga, sampai 10 lain kita baca. Alhamdulillah. Nafsu kita jinak. Tuan-tuan sedar mungkin 4 pagi, tuan-tuan pergi balik uduk, tuan-tuan semayang. Tuan-tuan rasa seronok semayang. Semayang sunat di waktu malam. Itu nafsu jinak lah. Tapi kalau tuan-tuan ambil uduk, ambil Quran, baca 2 baris, mula nak mengantuk, itu liar tu. Betul tuan, nafsu liar. Bila nafsu ni tak mau, diri tak mau mengerjakan taat, itu berarti nafsu kita liar. Sekarang tuan-tuan, syaitan dah kena rantai. Kita nak jinakkan nafsu kita macam mana? Kata Imam Ghazali, nafsu liar macam binatang liar. Nak jinakkan binatang liar ni, cara yang paling berkesan, kurangkan makan. Kurangkan rumput. Macam lembu, jangan bagi makan banyak. Kurangkan rumput. Dia jinak dengan Tuhan dia. Saya tak ada lah belah lembu, belah kambing ada lah. Dengan belah apa? Saya belah ayam. Ayam ni tuan, saya tengok betul-betul. Saya bangkit pagi, pukul 8 pagi saya bagi dia makan. Nah, lepas tu petang lagi sekali saya bagi dia makan. Hari tu saya tak bagi dia makan. Pagi tak bagi makan, petang baru saya bagi dia makan. Saya sampai reban ayam, dia dengar motosikal saya, dia lompat pupok macam nak pecah reban. Saya buka reban, dia timpa kat saya. Dia ni tepi kaki, sampai kita nak berjalan tak boleh. Yang terbang nak atas bawah atas kepala apa dah. Kita nak tangkap dia cukup mudah sebab dia dah jinak. Kenapa dia jinak? Sebab dia lapar. Saya bagi dia makan 2 guni, saya bagi dia makan. Dia patut-patut temolok besar tu. Cekang temolok dah. Bila dia kenyang, dia liar pada saya. Dia pergi claim. Saya panggil, "Hui, ni Tuan Hang." Dia kata porah. Dia porah lagi kat saya. Betul tuan. Rupanya binatang ni, kalau kita laparkan dia memang jinak. Nafsu kita macam tu lah. Bila kita laparkan dia, kurangkan makan, insya-Allah apa. Jadi bulan Ramadan ni kalau tuan-tuan betul-betul nak buat ibadat, jangan makan banyak. Kunci dia yang pertama, makan halal.
Yang kedua, jangan makan banyak. Makan macam biasa aja. InsyaAllah. Tuan-tuan rasa seronok nak buat ibadat, tuan-tuan rasa suka nak buat ibadat. Tambah pula bulan Ramadan ni, musuh utama kita tak ada, syaitan. Jangan kita puasa ni duduk macam puasa lama-lama. Penuh pasal Ramadan, pegang tangan sampai tak cerih. Lepas tu tak mau buka puasa masjid. Tu imam pun leceh. Makan sikit je pun dia kata. Gaduh nak khamat dia kata. Dia makan di rumah. Makan rumah jumpa. Mula-mula dia tabi husuk. Sepinggan kan. Dia kali-kali dia cakotiau lah. Cakotiau pula tak makan tak boleh, dia kembang. Cakotiau pula sepinggan. Last sekali laksa. 3 pinggan. Perut kita ni tuan-tuan, jangan buh sampai penuh. 1/3 cukup. Ni dia bubuh dah sendat. Dia tunda dengan serbat pula. Sampai duduk macam tu terbelah je mata. Betul-betul macam ulak sawah. Berjalan tanah tak boleh, sini tak boleh. Orang azan isya dah. Dia maghrib benda ni. Isteri dia pula bising. Cepatlah Pak Hang ni, benda ni orang azan tu. Terawih. Kau tak tahu dia Ramadan terawih. Abu-abu Allah. Cakap tak larat. Isteri dia pergi surau, dia pergi duduk dulu. Pergi surau juga tapi soft belakang sekali. Kena pula malam tu imam hafal Quran. Budak muda. Baca panjang bukan main. Dia duduk belakang bising tuan. Haram jadah punya tu imam dia bagi dalam hati dia. Dia tak dapat kelazatan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tak dapat apa-apa. Sebab itu tuan-tuan Imam Ghazali dia menyebut tentang hadis Nabi SAW. Dia kata Rasulullah sebut la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan minum. Makan banyak, minum banyak, hati mati. Fa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati itu laksana tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma'. Pokok tu boleh mati bila banyak sangat atasnya air. Kalau pokok pun tuan, kalau tenggelam sampai seminggu, sebulan, pokok sawit dia pun mati. Kita pun kalau makan tanpa banyak, minum tanpa banyak, hati mati. Hati mati tak dapat nak buat ibadat. Dan Imam Ghazali sebut, siapa menuntut kelazatan dunia makan minum, dia takkan dapat kelazatan ibadat. Inilah bulan untuk kita bermujahadah. Jadi musuh kita asal 2, lah sekarang tinggal 1, iaitu nafsu. Kunci dia jangan makan banyak, makan ala kadar saja. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang ketiganya saya nak sebut tentang hadis Nabi SAW berkaitan dengan puasa ini, tentang Ramadan ini. Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi kata, siapa mendirikan Ramadan dengan berbagai-bagai ibadat, imanan atas dasar keimanan, wa ihtisaban ni hisab. Bang siapa yang berhisab, hisab ni makna kata dia buat ibadat dengan penuh perkiraan, penuh kesedaran. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maka nescaya makna kata diampun oleh Allah dosanya yang terdahulu. Dalam Ramadan tuan, ibadat Ramadan ni penuh pengajaran-pengajaran. Terutamanya solat tarawih. Tuan-tuan bila sembahyang solat tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat ke, Tok Bilal selalu bagi tazkirah. Antaranya al-khalifatul ula ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nama-nama khalifah ni tuan-tuan diulang-ulang. Diulang-ulang setiap kali Ramadan. Apa perlu sebut tentang khalifah? Apa makna khalifah? Khalifah ni, khalif ni pengganti. Khalifah di sini pengganti Nabi. Bila Nabi wafat, Nabi tinggalkan penggantinya. Dipanggil khulafa ar-rasyidin. Khalifah makna kata ar-rasyidin. Yang pertamanya Abu Bakar, keduanya Umar, ketiganya Osman, keempatnya Ali. Jadi bila Nabi wafat, dia tinggal khalifah. Lepas khalifah ar-rasyidin ada Bani Umayyah.
Bila ada Umayyah, ganti Bani Abbasiyah, Fatimiyah. Terakhir sekali tuan-tuan, iaitu kerajaan Islam, khalifah yang terakhir sekali, iaitu Turki Osmaniyah. Ketika kita ada khalifah tuan-tuan, umat Islam terpelihara maruah dia. Bolehlah kita baca cerita dalam kitab-kitab menyebut, walaupun khalifah tu tak popular sangat, tapi khalifah ada. Dia boleh memberi pembelaan kepada umat Islam. Macam diriwayatkan satu kisah seorang perempuan. Perempuan ni duduk di negeri orang kafir, sempadan dengan negeri orang Islam. Entah macam mana, angin bertiup kencang. Bila angin bertiup kencang, maka aurat dia terbuka. Orang kafir melihat wanita ini, kerana bila aurat terbuka, dia cepat-cepat tutup balik aurat dia. Maka orang kafir gelak kat dia, ketawa dia, hina dia, kata dia macam-macam. Perempuan ni menjerit. Dia menjerit, memanggil nama khalifah. Khalifah ketika itu bernama Al-Mu'tasim. Wahai Mu'tasim, aku dihina di negeri orang kafir. Jeritan wanita itu didengar oleh seorang laki-laki tua. Dia berjalan kaki jauh tuan-tuan, pergi ke istana Mu'tasim. Dan dia bagi tahu Mu'tasim, ketika wanita itu dihina, dia memanggil namamu, wahai Mu'tasim. Mu'tasim menghunus pedang dia, berdiri atas singgah sana. Dia kata, ibu, ini anakmu Mu'tasim datang memberi pembelaan. Sekarang kita tak ada khalifah. Khalifah dah tumbang 1924 di tangan Mustafa Kamal Atatürk dan juga dengan sokongan Yahudi dan Kristian antarabangsa. Sampai sekarang umat Islam tak ada khalifah. Macam orang Rohingya di Burma, apabila mereka dihalau keluar pada kampung halaman mereka, isteri dan anak gadis mereka dirogol, kanak-kanak dibunuh, disembelih. Mereka nak panggil siapa? Siapa mereka nak panggil? Naik bot besar-besar masuk laut Selat Melaka di Andaman. Indonesia kata kat Malaysia, Malaysia kata kat Indonesia. Yang mati kelaparan berapa ramai di tengah laut itu. Hingga kata Turki pula hantar dia punya tentera laut dia pergi mengutip masa-masa perang ni. Dia nak panggil siapa tuan? Orang Yahudi menyerang orang Palestin. Hari-hari kalau nak bunuh, dia bunuh. Dia tembak lah. Dia buang. Dia nak panggil siapa? Siapa nak tolong dia? Sebab itu masalah umat Islam sekarang ni, di seluruh dunia ni, kerana kita hilangnya khalifah. Maka Tok Bilal peringatkan umat Islam. Setiap kali datang Ramadan, Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peringatkan kita bahawa kita pernah ada khalifah. Dan kita punya satu tanggungjawab mengembalikan balik khilafah Islamiah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini tentu satu motivasi di bulan Ramadan. Tapi Tok Bilal pun tak faham. Tok Bilal Al-Khalifatul Ula keluar amrah. Kita pergi ajak dia menjerti gerakan Islam, berjuang mengembalikan balik khilafah Islamiah. Dia pun tak faham apa-apa. Sebab itu mudah-mudahan sedikit tazkirah ini tuan-tuan boleh dapat menyedari mengisapi. Yang kedua saya nak sebut tentang doa. Doa ni tuan-tuan, antara doa yang popular dibaca sepanjang Ramadan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa ala salati hafizin, sampai panjang doa dia. Fatahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa fil jannati dakhilin. Doa tu kalau boleh tuan-tuan, ada buku-buku jual di kedai ni menipis tu, sembahyang tarawih, tuan-tuan amati doa tu, maksud doa tu. Antara maksud dia watahta liwa, minta kat Nabi, antaranya watahta, minta duduk bawah liwa bendera. Di akhirat besok minta kepada Allah Taala kita dapat duduk bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal haudi waridin, siapa duduk bawah bendera Nabi, dia dapat minum air telaga Nabi. Fafil jannati dakhilin, dapat masuk syurga. Nak masuk syurga, kena minum air telaga Nabi. Nak minum air telaga Nabi, mesti duduk bawah bendera Nabi. Malam-malam Ramadan, kita minta doa, duduk bawah bendera Nabi. Satu lagi perkara yang kita kena faham, doa ni, dia kena sesuai dengan amalan.
Contoh tuan-tuan nak jadi ulama, Allah mahyana bihayatil ulama wa mautana bima tusyada. Tuan-tuan minta doa nak jadi ulama, kena rajin mengaji. Baru minta doa jadi ulama. Tuan-tuan nak jadi minta doa mati syahid, tuan-tuan kena berjuang. Tuan-tuan minta doa padi menjadi, tuan-tuan kena tanam padi. Minta doa dapat ikan, kena jadi nelayan. Minta doa dapat bonus, kerja makan gaji. Tuan-tuan duk mengai ikan puyuh, minta bonus, tak betul lah. Tak? Jadi tak betul, tak kena dengan amalan kita. Lah ni kita minta doa duduk bawah bendera Nabi di akhirat besok. Di rumah kita bendera apa? Parti tengok. Siapa ada bendera Nabi? Kalau bendera kita lain, bendera Nabi lain, tak betul. Tanya ustaz, bendera Nabi kalau apa? Warna apa? Baru bendera kita serupa dengan Nabi. InsyaAllah kita minta doa malam Ramadan, minta duduk bawah bendera Nabi. Baru betul. Apa makna bendera? Bendera ni tuan-tuan, perjuangan. Nabi tak pergi market bawa bendera. Dia tak pergi masjid bawa bendera. Dia pergi perang, baru dia bawa bendera. Artinya tuan-tuan, bila kita minta duduk bawah bendera Nabi, di dunia mesti duduk bawah perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan pernah sahabat tanya Nabi tentang peperangan, perjuangan. Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahil ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjuang kerana menegakkan kalimah Allah yang tinggi, itulah jihad fi sabilillah. Artinya tuan-tuan, apa saja kita buat dengan matlamat dan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ada setengah dia berjihad melalui ekonomi. Dia pandai berniaga, dia dapat duit.